Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, so hari ni kita nak review indeks-indeks utama KLCI dan indeks-indeks di bursa lah. Okay, so kali ni kita tengok kepada KLCI seperti yang saya kata pada minggu lepas. Okay, so KLCI saya jangkakan basically, oops, dia dah pecah kat sini tapi masih lagi berada dalam keadaan sideways. Okay, so masih lagi berada dalam keadaan sideways. Sekarang ni berada pada arah support 1562. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita akan nampak yang support kat sini agak kuat. Okay, sekitar 1558 sehingga 1568 gitu. Okay, agak kuat di sini. So masih lagi berada dalam keadaan sideways. Macam keadaan sekarang ni kita berada dalam ketidaktentuan pasaran. So itulah, maksudnya memang dia akan berada dalam keadaan sideways. Itu untuk KLCI. Okay, then kita akan pergi tengok small cap. Apa yang berlaku pada small cap? Saya katakan minggu lepas bearish bias. Okay, so kalau kita nampak kat sini garisan moving average baru sahaja bersilang pada minggu lepas. Okay, maksudnya dia confirm bearish, cuma kalau kita tengok di sini dia telah menghasilkan satu candlestick hammer. Okay, hammer merah ataupun hammer hitam di sini. Okay, menunjukkan bahawa buyer telah datang untuk push up. Okay, push up all of these small cap counters. Okay, ini mungkin ada kaitan dengan sedarnya grand flow counter-counter kecil small cap last week yang telah meletup. Okay, mungkin ada kaitan itu. Tetapi harus diingatkan bahawa dia masih lagi berada, dia telah pun confirm dalam keadaan bearish sekarang ni. Okay, sebarang kenaikan, okay, kita boleh jangkakan bahawa kenaikan dia sampai mana dia akan mencari aras rintangan ataupun aras resistance yang seterusnya. Okay, kalau dia naik pun kat sini, jika dia melepasi aras support become resistance ni pada 16055, dia hanya mungkin boleh naik sampai ke 1592. So saya jangkakan dia mungkin boleh naik sampai sini and then dia akan sambung turun balik mencari garisan EMA 200. So yang biru ni adalah garisan EMA 200. So dia akan datang mencari garisan EMA 200 ini. Okay, so EMA 200 sekarang ni akan bertindak sebagai support untuk small cap. So untuk small cap masih lagi bearish, masih ada peluang lagi untuk membeli counter-counter small cap, tetapi harus diingatkan again dan again, small cap untuk agak high risk, dan pastikan jika anda nampak duit, cabutlah. Okay, then kita akan tengok Ace Market. Okay, so Ace Market pun bearish, masih lagi keadaan bearish. Okay, dia dah break dah aras support zone di sini. Okay, dia dah break support zone di sini. Kalau kita tengok kat sini nampak confirmation daripada EMA. So apabila EMA 20, okay, EMA 20 cross, EMA 20 dia cross dengan EMA 50 menghasilkan, okay, ini yang dipanggilkan sebagai death cross. Okay, nama pun death cross, mati. So mati lah, so kita kena tunggu dia hidup balik lah. Okay, so this is the confirmation downtrend. Okay, death cross ada kat sini, confirmation apabila dia telah memecahkan support zone. So sekarang ni dia masih lagi downtrend. So Ace Market is still out at the moment. Okay, and then ke mana Ace Market akan pergi, arah tuju dia, interestingly, okay, kita akan lihat apabila Ace Market dah cecah 7242 ni, bagaimanakah price action bagi Ace Market. Okay, jika kita lihat pada aras 261.8%, okay, Fibonacci extension yang saya telah plotkan sebelum ni, okay, apabila dia cecah aras ni, dan kalau kita nampak di sini, kita ada base dekat sini. Okay,
So kita ada support base kat sini. So ini akan mungkin minggu ni akan agak menarik. Okay. Bagaimanakah apabila saham-saham ataupun counter-counter ACE apabila dia mencecah aras 72 sekitar 7248 ni, bagaimanakah dia orang ni react, counter-counter ni react? Adakah dia akan naik semula? Okay, jika dia naik semula, dia akan datang mencari garisan downtrend line ni. Okay, jika dia pecah tu maksudnya it's good news lah. Okay, kalau dia tak pecah, dia akan datang pantul balik semula, dia akan jatuh balik semula. Okay, ke mana kita tak tahu lagi. Kalau kita buka RSI untuk tengok jika ada sebarang bearish divergence, kita just nak confirm if there's any potential reversal. So kita cari if there's any bearish divergence di situ. Okay, so kalau kita tengok di sini, saya besarkan sedikit. Okay, harga jatuh. Okay, kalau kita tengok sini, harga jatuh. Okay, adakah RSI pun jatuh? RSI pun jatuh. So dia mengikut hukum oscillator ini. So apabila dia mengikut hukum oscillator ni, maksudnya dia berkemungkinan besar dia akan masih lagi meneruskan perjalanan dia ke bawah. Tetapi sebelum tu dia akan melakukan satu kenaikan. Okay, kita panggil sebagai correction phase. Okay, correction ni diterbalik sikit maksudnya kalau daripada naik, kalau dalam keadaan uptrend, okay, dalam case ni sebagai contoh, okay, kalau kita tengok dia naik, turun. So ini adalah correction. Sebelum menyambung kenaikan, dia buat correction sideways, dia naik, turun. So ini adalah correction. Naik, turun. So ini adalah correction ketika fasa berada dalam keadaan uptrend. Okay. Jika correction ketika di dalam downtrend, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan buat di opposite way. Correction naik ke atas, turun, correction naik ke atas, turun, correction naik ke atas, turun, correction naik ke atas. So daripada sini saya boleh agak yang ada kemungkinan besar, okay, counter-counter ACE akan membuat lonjakan pada aras 7248 support zone ni. Okay, so ini adalah support zone. Di mana apabila dia membuat lonjakan pada arah support zone ni, berkemungkinan besar dia akan datang retest balik di downtrend line. Okay, time ni kita mungkin boleh mengambil kesempatan sedikit untuk membeli counter-counter ACE, okay, di Bursa Malaysia dalam masa in a short term. Okay, kita tak boleh simpan sebab dia masih lagi berada di dalam arus downtrend. Okay, agak risky. Okay, sampailah keadaan di mana terdapat munculnya, okay, corak-corak yang dipanggil sebagai reversal pattern. Okay, contoh reversal pattern yang saya boleh beritahu adalah seperti contoh reversal pattern, berkemungkinan akan ada double bottom. Okay, berkemungkinan juga akan ada inverted head and shoulder. Berkemungkinan juga akan ada cup and handle. Okay, so jika ada pattern-pattern ni, ataupun kita jumpa nanti banyak reversal candle, okay, seperti hammer, bullish, engulfing, okay, bullish, harami dan sebagainya lah. So these are all the potential. Kalau kita nampak pattern-pattern ni, sama ada reversal candlestick ataupun reversal pattern di kawasan ini, okay, itu menunjukkan bahawa dia hendak bertukar arah daripada downtrend kepada uptrend. Tetapi belum lagi confirm. Okay, confirmation dia, signal dia mula-mula, ya, kita akan nampak dia keluar pattern tu kat sini. Okay, and then
first jika dia melepasi aras garisan downtrend line ni, itu baru intention untuk berubah arah. Confirmation dia apabila dia melepasi aras, previously it was the support zone, apabila dia melepasi aras ni, then barulah confirm. Okay, so still at risk. Okay, siapa yang pegang any counters, jika dia pegang waktu kat bawah dan selagi mana dia tak lepas kawasan ke atas ni, support become resistance. So this is the support become resistance ataupun SPR. Okay, jika tak lepas kawasan tu, maksudnya dia masih lagi berada dalam keadaan risiko lah. Okay, so untuk ACE Index, ni, kita akan tunggu tengok reaction counter ACE pada aras support ini. Okay, and then counter teknologi. Okay, counter teknologi, saya nampak, okay, kalau di sini saya tandakan dia berkemungkinan untuk membuat reversal di sini. Okay, dan kita nampak candlestick hammer dekat sini. Okay, so apabila berlakunya candlestick hammer kat sini dan ada juga bullish engulfing kat sini, so inilah yang dikatakan potential reversal. Okay, potential reversal untuk counter sektor teknologi. Okay, ada potential reversal dan dia juga kita tengok berhampiran dengan garisan EMA 200. Okay, RSI juga menunjukkan bahawa dia okay, dia tiada bullish divergence lagi. Dia memerlukan jika nak tengok bearish ataupun bullish, kali ni kita nak tengok bullish divergence, harga turun ke bawah, okay, RSI pun turun ke bawah, so tiada bullish divergence, maksudnya tiada lagi apa orang kata signal untuk daripada yang diberikan oleh RSI untuk menunjukkan bahawa dia berkemungkinan untuk membuat lantunan ke atas. Tetapi the good news is that we already have a support zone over here. Okay, kita telah ada satu kawasan support, potensi kawasan support. Okay, so yang ni kita boleh tandakan sebagai support zone. So kalau kita tengok support zone kita ni pun look to the left. Okay, so ini adalah juga merupakan kawasan support. Previously it was like this lah. Okay, so previously it was like this. So right now kita boleh tarik ke ni untuk tandakan dia sebagai kawasan support zone kita. So saya jangkakan berkemungkinan counter teknologi akan membuat kenaikan sebentar. Okay, untuk naik, untuk retest di uptrend line, previous uptrend line. Okay, sebelum meneruskan perjalanan dia jatuh ke bawah menuju ke target saya 1.618. Okay, kalau saya tarik Fibonacci di sini untuk teknologi, jika dia berlantun pada minggu ini, okay, saya boleh jangkakan dia hanya boleh sampai ke sini sahaja, maksimum hanya boleh sampai ke sini sahaja. Okay, jika dia melepasi 85.56, itu pasti lebih menarik. Jika dia lepas ke atas ni terus, pasti lebih menarik. Okay, so counter teknologi harus diperhatikan juga minggu ni untuk si money take money punya metodologi. Okay, anda juga pasti juga tahu bahawa sekarang ni sektor semiconductor menghadapi defisit ataupun kekurangan semiconductor. Barang-barang chip semua ni lah kurang di pasaran. Okay, so counter semiconductor mungkin akan menjadi perhatian sementara. Okay, sementara jika dia melepasi kawasan ni, okay, this is the resistance zone, then barulah kita ada game yang baru untuk counter teknologi. Okay, setakat ni saya nampak ada potensi ABC di sini, cuma kita nak confirmation dan dia masih belum reach lagi target saya pada sekitar 65.66 gitu. Okay, itu untuk teknologi. Finance. Okay, keadaan bearish at the moment. Okay, awan merah dia telah memecahkan garisan uptrend line, the secondary uptrend line. Okay,
sekarang ni dia berkemungkinan akan ding-dong masih lagi mencari arah kerana dia tak tahu lagi nak naik ke nak turun di sini. So this is the support zone. Okay, and this is the resistance zone. Okay, so this is the resistance zone. So dia berada di tengah-tengah. Jika dia jatuh dan melepasi arah support zone ni, maka ada kemungkinan dia akan datang mencari kawasan the next support 13804. Kalau lepas 13804 tu, that's gonna be very bad news for finance and as well as the FBMK LCI, because most of the counters, finance counters, are the FBMK LCI constituents. Okay, so confirmation untuk sama ada dia hendak meneruskan kenaikan, kita just boleh tarik kat sini garisan downtrend line. Apabila dia melepasi garisan downtrend line dia, maka dia akan datang mencari kawasan resistance. Sekarang ni dia masih lagi bearish at the moment. Okay, so it's bearish, still bearish bias untuk finance sectors. Plantation. Okay, so jangkaan saya minggu lepas untuk dia datang retest kat sini, dia retest. Okay, and then cuma dia terus jatuh lagi ke bawah, tergolek. Okay, dan sekarang ni kalau tengok di sini ada aras 78.6. Okay, jika dia maintain di atas 6895 ni, agak okey lah untuk counter plantation. Tapi jika dia menerobos 6895 ni, dia akan datang mencari kawasan dia punya real support di sini. Okay, so this is the support. So which is not a good news lah. Okay, kalau dia datang mencari real support ni dan dia pecah real support ni, maksudnya memang tak cantik lah. Okay, cuma di sini saya nampak satu pattern. Okay, siapa nampak di sini? Okay, this is the ABC punya pattern. Okay, satu A, B, C. Okay, so this is ABC. Maksud sekarang ni kejatuhan ini adalah hanyalah untuk selagi mana dia berada di atas support zone ni, garisan support ni, selagi mana dia berada di atas garisan support ni, kejatuhan ini hanyalah untuk retracement semata. Okay, so this we can call it as a retracement. So siapa yang agresif then boleh start to look into plantation. Okay, saya akan letak note di sini, potential reversal plantation wave 2, heading for wave 3. Okay, so ada potensi untuk kenaikan bagi counter plantation di sini. Okay, saya boleh tengok jika based on support and resistance, so dia akan datang mencari the previous support become resistance di 7035, dan untuk dia akan mencari 7240. Okay, itu jika menggunakan support and resistance. Jika menggunakan Fibonacci expansion, okay, saya akan ambil trend base Fibonacci extension di sini. Saya akan tarik daripada dia ada 3 point, 1, 2, 3. Okay, 3 di sini yang paling bawah. Okay, saya boleh jangkakan kalau nampak kat sini, ini adalah aras 1.618 ataupun 161.8%. Saya keluarkan, okay, dah ada keluarkan. Okay, sorry, ini ada aras 100, maafkan saya. Okay, ini adalah aras 100%, 1.618. Okay, nampak di sini ada resistance di situ. Okay, ada memang kemungkinan besar lah dia akan datang untuk mencuba kembali retest aras 100%. Okay, so plantation pun saya nampak ada peluang untuk, sekejap ya.
saya nampak agak cerah. Okay, agak cerah untuk counter-counter plantation. Okay, so boleh check counter-counter plantation. So macam mana nak check counter-counter plantation? Anda just boleh pergi ke pickastock.info. Okay, pickastock.info. Okay, and then anda boleh pergi ke market ni. Tekan market and then tekan racing of the stocks. So diorang dah tukar nama, dulu nama lain saya pun tak apa ingat, tapi sekarang ni dah tukar racing of the stocks. Okay, and then just tukar, saya akan selalu tengok, first saya akan tengok market capital dan boleh rujuk balik video-video saya sebelum ni. Okay, kali ni saya just straight to the point, saya nak tengok net profit. Okay, siapa syarikat plantation yang mempunyai ataupun mencatat keuntungan yang konsisten dan juga yang tinggi. So saya akan tukar sini kepada plantation. Okay. Mana dia plantation? Lepas, okay, plantation. So daripada sini saya akan dapat tahu apakah syarikat-syarikat yang berada di bawah subsektor plantation. So di sini anda boleh tengoklah syarikat tersebut untung ataupun rugi. Jika syarikat tersebut untung, maka cantiklah. Jika syarikat itu rugi, anda harus mengamalkan ataupun mengambil pendekatan see money take money lah. Okay, di mana of course kita tak nak melabur di dalam sebuah syarikat yang berada dalam kerugian. Kita hanya nak melabur di dalam sebuah syarikat yang mencatatkan keuntungan. Okay, itu adalah pelaburan. Namun jika ada buy signal daripada counter-counter yang tengah rugi ni, sebagai contoh, boleh beli, cuma tak bolehlah simpan lama. Okay, so ini adalah untuk counter plantation. So ada potensi counter plantation. Okay, REITs saya just go through macam tu. Okay, just untuk info, okay, saya boleh nampak dekat sini aras support yang agak kuat. Okay, so support zone yang agak kuat di sini. Okay, so REITs, siapa yang hendak invest betul-betul, boleh start looking into REITs punya companies. Okay, saya guna perkataan invest sebab REITs is gonna take quite a long time, agak lama sedikit. Okay, properties. Okay, properties dah break the uptrend line. Okay, di sini. Okay, dah break uptrend line. Lepas tu dah break support. 1 break, 2 break, 3 break. Okay, sampai di sini. Okay, ini adalah merupakan resistance become support. Okay, so ini adalah resistance become support ataupun RBS. So RBS ni adalah di mana kawasan berpotensi untuk dia melakukan lantunan semula. Okey, berpotensi untuk dia melakukan lantunan semula. Okey, walaupun kat sini dia dah nampak cross, ada berlaku death cross di sini. Cuma kat sini kita nampak dia telah memasuki kawasan RBS. Okey, resistance become support. Okey, sama macam ni. Okey, kat kawasan ni pun dulu merupakan kawasan RBS. Okey, tapi dia dah pecah. Okey, datang jumpa garisan support kat sini. Kita boleh tandakan. Okey, so support ni pun dah pecah. Datang kat sini. So dia datang jumpa. Cuma yang lainnya di sini adalah, okey, kalau anda perhatikan dekat 3 candlestick ataupun 4 candlestick ni, ini adalah bullish candlesticks. Okey, so ini adalah bullish candlesticks di mana kebiasaannya, okey, macam saya cakap, apabila dia break kawasan, so dia dah break pada aras 710.42 di sini. Okey, aras ni dengan jayanya, okey, maka one fine day dia akan datang mencari semula aras ini. Okey, so this is what we call as macam saya tadi cakap tadi, retest. Okay, retesting this RBS zone, and at the same time kalau perasan, ini adalah EMA 200, dia juga retest EMA 200. So saya akan cakap ada kemungkinan kita boleh tengok counter-counter potential reversal
for properties. Okay, so ada potensi untuk counter-counter properties minggu ini dan mungkin 2 minggu lagi. So kita akan lihat juga, akan tumpukan perhatian pada counter-counter properties. Okay, ini kena adjust sikit. Okay, jika dia melepasi, ataupun sekejap okay, cun. So jika dia melepasi garisan downtrend line ni, okay, pertama sekali dia melepasi garisan downtrend line ni. Nombor 2, dia melepasi kawasan support become resistance ni, SBR ni. Okay, andai kata dia berjaya tutup di atas this zone, dan maka keadaan lebih menarik lah. So untuk aggressive trader boleh look at properties counters at the moment. Okay, so saya menjangkakan mungkin-mungkinan dia akan datang retest di zone jika dia melepasi garisan downtrend line ini. Okay, so construction pula nampak hammer juga di situ, cuma berbeza dengan properties. Properties hammer ni berada di atas garisan EMA 200. Yang ni dia berada di bawah EMA 200, menunjukkan bahawa dia berada dalam keadaan bearish. Okay, so kalau kita tengok kat sini pun dia dah melepasi garisan support di sini. Okay, di support zone. Okay, dia telah melepasi garisan support di sini. And then sekarang ni dia akan, nampak gayanya dia akan datang cuba untuk test this support zone. Okay, so which it did pun, it did retest test di support zone. Okay, untuk construction ni, jika saya lihat, okay, dia ada terpanggil sebagai double top di sini. Agak risky. Okay, so dia ada double top di sini. In fact, sorry, triple top. Okay, which is agak kuat. Okay, so triple top. So jika dia lepas garisan ataupun zone support ni, maka dia akan jatuh lagi ke bawah lah. So kita boleh ambil ketinggian ni untuk dijadikan ukuran. Maka jika dia lepas akan jatuh sakit ke bawah. Okay, saya lebih kepada double top di sini lah. Okay, lebih kepada sebab bila dia naik, dia buat double top di sini. Triple top pun boleh, sorry. Triple top pun boleh. Boleh lah triple top. Whatever it is, ini adalah untuk kita tahu, kita agak sejauh mana dia boleh jatuh. So jika dia gagal untuk bertahan pada arah support ni, maka construction akan down lah. Okay, construction akan down. Kalau kita tengok dengan keadaan ekonomi kita pun, construction punya project pun agak kurang. So agak kurang cun di situ sebab kerajaan pun dia tak ada banyak projek yang sedang diberikan oleh pihak kerajaan sekarang di dalam sektor construction. So ada kemungkinan dia akan meleret sampai ke bawah lah. Okay, namun kita perhatikan, okay, construction ni kalau tanya pendapat saya, I'm bearish at the moment, okay, on construction. Saya bearish bias on construction. Okay, terbalik dengan properties. Okay, terbalik dengan properties sebab mungkin properties, counter-counter properties ni berdikari sikit. So dia orang buat rumah sendiri and then jual sendiri berbanding dengan construction yang mengharapkan kepada projek consumer. Okay, so apa yang menarik consumer ni, dia telah membuat candlestick hammer. Cantik. Okay, so candlestick hammer, okay, candlestick hammer ni berada di atas previous support. Okay, so this is the previous support, candlestick hammer. Satu, yes, walaupun dia berada sedikit bawah daripada garisan EMA 200, still acceptable. Okay, then another point is that
garisan uptrend ni, dia membuat hammer pada garisan uptrend 1 berhampiran dengan EMA 200, 2 dan juga berada dengan garisan support. Okey, ataupun kat sini kita boleh nampak dia sebagai support zone di sini. Okey. So dia buat garisan support. So saya akan katakan bahawa dia ada potential rebound. Okey. Potential untuk rebound nantilah pada minggu ini. Ataupun berkemungkinan pada minggu depan jugalah. Okey, so potential rebound untuk counter consumer. Okey, orang duduk rumah mungkin beli waktu PKP ni mungkin dia beli telur banyak and then beli tepung banyak MFM, so boleh perhatikan counter MFM and then boleh perhatikan counter yang berasaskan yang mengeluarkan telur, okey, lehong, CCK and so on and so forth. So telur dengan tepung dan juga gula MSM. So MFM, MSM, lehong, CCK dan counter-counter telur yang lain lah. So boleh perhatikan counter-counter tersebut untuk consumer. Okay, and then transportation pun juga melakukan, okay, dia buat pedang Thundercat hammer di sini ataupun Dragonfly Doji. Okay, so Dragonfly Doji di sini dan juga berada pada aras support. Okay, so di sini saya dah tanda dulu satu corak yang dinamakan sebagai diagonal pattern, di mana dia adalah reversal pattern. So apabila dia break garisan diagonal pattern ni, maka dia berkemungkinan akan turun ke bawah. Tetapi penurunan tu ada dua jenis. Satu, dia terus reverse jatuh ke bawah, and then satu lagi hanya membuat activity pullback. So saya nampak di sini counter-counter ataupun subsektor transportation dengan logistics ini, indeks ni ada berkemungkinan untuk membuat satu kenaikan naik ke atas. Okay, berdasarkan saya jangkakan berdasarkan candlestick Dragonfly Doji yang telah terhasil minggu lepas. Okay, so basically kita boleh target dia untuk datang retest semula area 813. So boleh perhatikan counter-counter seperti GDEX, post laju mungkin agak kurang sikit. Okay, nationwide PN17 hati-hati lebih sikit. Okay, so boleh cari counter-counter yang berkaitan dengan transportation dan logistik. Mungkin boleh tengok counter-counter kapal. Okay, counter-counter kapal. Okay, dan kita tengok health. Health seperti yang saya kata, okay, dia menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian saya. Okay, di mana saya dah jangkakan dia untuk membuat pullback apabila dia mencecah aras ataupun garisan downtrend line ni. Okay, dia buat pullback untuk membuat wave 2. So saya cadangkan untuk at least pegang satu ataupun dua counter-counter yang berkaitan dengan healthcare. Okay, sebab ini adalah berada ataupun sekarang ni berada di dalam wave nombor 2, di mana wave nombor 2 ni tak pasti lagi macam mana bentuk dia, tetapi selagi mana dia berada di atas the previous support ni, maksudnya we are still okay. Okay, we are still okay. Ada juga kemungkinan dia mungkin jatuh sedikit ke bawah sini untuk membuat a little bit of correction di situ. Okay, mungkin dia jatuh ke bawah sini and then dia akan naik semula ke atas. Okay, perhatikan counter-counter healthcare, Top Glove, syarikat-syarikat glove, Top Glove dan Supermax dan sebagainya. Cuma kena ingat bahawa counter-counter glove sekarang ni pasaran dia lebih menumpu kepada domestik sebab kes COVID-19 di Malaysia lebih banyak berbanding negara-negara luar sekarang ni. So berkemungkinan hanya akan fokus kepada counter-counter ataupun pasaran domestik berbanding dengan pasaran luar. So mungkin akan ada agak kurang sikit di situ. Okay, tapi semua counter-counter glove agak okey lah dari segi fundamental. Okay, LKL untuk katil dan
kaunter-kaunter yang lain lah. So anda boleh perhati untuk kaunter-kaunter glove ataupun healthcare. Okay, so untuk industrial products, okay, so untuk industrial product, dia juga membuat satu candlestick hammer. So last week kita nampak banyak candlestick hammer. Okay, sebabnya adalah fear. So apabila berlakunya berita kata nak PKP, so semua orang takut. So bila semua orang takut, market penuh dengan fear, semua pakai jual. Last minute rupanya PKP tak jadi. Sebab tu dia menolak semula ke atas. Okay, sebab tu buyer datang mengambil peluang untuk tolak semula ke atas. Sebab harga dah discounted kat sini. Dan yang menariknya mengenai industrial product ni, okay, kalau anda lihat, ini adalah garisan uptrend line yang saya telah lukis sebelum ni. Okay. Yang saya telah lukis sebelum ni. Okay, so saya kata kat sini, potential correction based on RSI dan bearish divergence, which is true. Okay, harga naik ke atas, RSI turun ke bawah di sini. Okay. Okay, and it keeps turun ke bawah lagi. Okay, so kali ni mungkin dia akan, apabila kita lihat candlestick hammer ni berlaku betul-betul di atas garisan uptrend line. So ada kemungkinan dia hendak melakukan satu lonjakan semula ke atas lah. Okay, berkemungkinan besok counter-counter industrial. So counter-counter industrial ni boleh check, okay, apakah counter-counter industrial. Besi sebagai contoh, ada potensi untuk counter-counter besi membuat lonjakan semula, anju dan sebagainya. Boleh check the counters sama ada kita boleh buy on breakout ataupun buy on dip. Okay, so energy juga membuat hammer. Okay, jangkaan saya tak kena sebelum ni, so dia tak datang retest pun di uptrend line, dia terus jatuh, pecah support, okay, and then pecah EMA 200 dan membuat satu candlestick hammer. So apabila kita tengok energy index, kita kena tengok juga dengan minyak lah. Okay, so kita kena tengok dengan minyak, apa yang berlaku pada minyak. Minyak sekarang ni berada di dalam sekarang ni dia masih lagi berada dalam keadaan uptrend. Okay, dan berkemungkinan macam saya target kat sini, dia hendak mentest, okay, dia hendak ada test this downtrend line lama dia dahulu. Okay, so kita tengok dia masih lagi dalam downtrend line, so dia ada kemungkinan untuk datang test semula this downtrend line, okay, which will act as the resistance. Okay, setakat ni minyak nampak membuat correction. So macam mana nak tahu fasa correction? Okay, salah satu tanda-tanda dia, okay, daripada yang kita boleh tengok daripada candlestick ni, bagi macam mana kita nak tahu dia tengah buat correction adalah apabila kita tengok lilin ni, batang-batang candlestick ni, dia dalam bentuk choppy. Okay, naik turun. Maksudnya pasaran tak tahu nak ke mana. Okay, masih lagi uncertainty di sini. Okay, masih lagi uncertainty. Bukan macam ni nampak bullish, pam naik rehat, pam rehat, pam rehat, pam jatuh. So time ni nampak dia tak tahu pasaran nak turun terus ke, nak sambung naik ke. Okay, and then it decided untuk naik ke atas. So sekarang ni mungkin turun ke bawah balik. So all of this is considered as a correction pattern. Okay, so correction pattern, time ni orang tak berapa nak trade lah. Okay, because it's dangerous. You don't know sama ada dia nak naik atas ataupun nak turun ke bawah. Tapi back to our scenario sekarang ni, okay, so energy dia akan reflect back on the Brent oil punya harga, dan daripada situ jika Brent oil naik ke atas, maka insyaAllah berkemungkinan besar counter-counter energy ni pun akan naik ke atas. So untuk counter-counter energy ni, we can start to collect. Okay, you can expect that dia boleh menghasilkan pulangan terus 20-30%, tapi you can start to collect because Brent, kalau kita tengok tadi pun berada dalam keadaan bullish. Okay, Brent has been bullish all this while. Cuma anda tak nak tengok kalau Brent ni, so kalau kat sini kita nampak,
untuk counter brand. Okay, so ini adalah first satu, ini adalah dua, and then this is the neckline. So jika dia melepasi aras neckline tu, ada kemungkinan dia punya what you call that, correction tu akan jadi lebih dalam. So tinggi ni akan sama dengan tinggi ni, which is the previous resistance. Betul ke? Macam kita tengok. Okay, jika so this is the neckline. So andai kata dia gagal untuk melepasi aras resistance di sini. Okay, so this is the resistance zone. Jika dia melepasi, kita masih boleh anggap bahawa berlakunya double top di sini. Okay, so dia lepas sikit ke bawah ni. So mungkin dia akan sampai ke aras RBS, resistance become support ni, and then buat lantunan semula sebab dia masih lagi berada di dalam keadaan bullish. Okay, ada pattern, ada juga kemungkinan. So banyak kemungkinan yang akan berlaku. Okay, semuanya adalah andaian berdasarkan kepada technical analysis. A, B, C pun ada juga. Okay, correction. So A, B, C ada juga. Namun aras brand untuk brand ni 60.74 harus diperhatikan. Jika break ni maka akan efek lah counter energy. Okay, akan efek counter energy, mana energy pun akan turun. So, kenaikan jika hammer ni adalah reversal candlestick, jika dia naik ni mungkin dia akan datang test semula. Okay, aras support become resistance ni sebelum jatuh semula. So kita nampak tadi brand ada kemungkinan untuk membuat penurunan jika dia gagal melepasi aras rintangan tadi. So that coincides with our energy index. Okay, so jika brand gagal untuk melepasi aras rintangan, maka energy pun jatuhlah. Okay, so time ni kita boleh collect more on energy counters. Okay, so setakat itu saja update saya mengenai indeks utama di KLCI dan juga KLCI itu sendiri. Jika ada sebarang soalan, anda boleh just tanya direct kepada saya. Sekian, terima kasih.